السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana limpah kurnia dan kasih sayang yang Allah Ta'ala bagi. Saat dan ketika ni Allah yang himpunkan kita untuk menyempurnakan satu daripada amalan agama tanpa taufik daripada Allah Ta'ala adalah satu perkara yang sangat mustahil. Tambah-tambah dengan kesibukan dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan depan mata saya dan tuan-tuan. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitulah hari yang silih berganti, yakni dalam kehidupan dunia ni yang Allah jadikan kepada kita semua, sampai saat dan ketika kita akan balik bertemu dengan Allah. Yang saya muliakan dan saya hormati Nazir Masjid Al-Islamiyah Kampung Lindungan Petaling Jaya Selangor, pengerusi masjid, barisan imam, Bilal, AJK masjid, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur ni benda yang sangat besar. Allah firman dalam surah Luqman ayat ke-12, sebelum Allah mendatangkan perintah menceritakan segala nasihat Luqmanul Hakim pada anak dia, Allah terlebih dahulu menceritakan, memerintahkan satu benda yang sangat penting. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Dan Allah Ta'ala menceritakan kami mendatangkan siapa dia? Luqman, yang hakim, yang bijaksana dengan hikmah. Anishkuru lillah, bersyukurlah pada Allah. Allah suruh. Wa man yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya dia sedang bersyukur pada diri dia sendiri. Allah balikkan syukur kita pada diri kita sendiri. Dan Allah sambung, wa man kafar, barang siapa yang kufur,
Allah tak kata kami akan hancurkan dia, musnahkan dia. Allah ingatkan kita, innallaha ghaniyyun hamid. Allah Ta'ala ni ghani. Dia ni maha kaya, dia hamid, dia maha terpuji, dan dia tak perlukan apa-apa daripada siapa-siapa. Ini Allah. Sebab tu tuan-tuan, insya-Allah malam ni, walaupun bulan Rajab ni, tuan-tuan mungkin ada majlis khusus, ada kemah tu mungkin ada majlis khusus mungkin berkenaan dengan Isra' Mi'raj. Tak pastilah mungkin. Ini memang setiap kali datang bulan Rajab setiap tahun, antara perkara yang dimuzakarahkan, dibincangkan, diingatkan, ditazkirahkan ialah berkenaan dengan Al-Isra' wal Mi'raj. Setiap tahun ustaz datang kuliah Rajab mesti akan baca ayat pertama surah Al-Isra'. Tuan-tuan pun terhafal pada ustaz. Bukan nak hafal sangat pun, tak buka Quran tengok pun, tapi hari-hari ustaz dah baca subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hari-hari duk dengar, setiap tahun duk dengar, akhirnya terhafal. Hak yang lagi dahsyatnya sampai naik kereta, buka kereta, masuk duduk, patut baca subhanallazi sakhkhara lana, dia baca subhanallazi asra bi 'abdihi, termenung isteri dia. Lain bunyi doa naik kereta. Sebab apa? Hari-hari selalu duk dengar, pergi kuliah ni bulan Rajab, mai masjid ni Isra' Mi'raj, pergi masjid ni Isra' wal Mi'raj, pergi masjid ni Isra' wal Mi'raj. Wallahi, peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj bukan hanya peristiwa untuk dicerita-cerita. Peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ialah satu peristiwa untuk kita ambil masuk dalam hidup kita, menjadikan satu bahagian yang menjadikan kita juga di kalangan orang yang berisra' dan orang yang mi'raj pada Allah Ta'ala. Kita mungkin duk dengar peristiwa ni yang bergerak Isra' wal Mi'raj, cuma Nabi SAW, Nabi buat balik cerita satu malam perjalanan Nabi diisra'kan di dalam perjalanan daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kemudian daripada Masjidil Aqsa Nabi dimi'rajkan ilal Sidratul Muntaha. Dan Nabi balik cerita pada para sahabat, ada beriman, ada yang syak, ada yang kufur. Tuan-tuan, cerita Al-Isra' wal Mi'raj ini bukan cerita, tetapi ini ialah sebahagian daripada juzuk keimanan umat ni. Ketika mana Nabi SAW diuji oleh Allah Ta'ala dalam ujian kehidupan yang cukup berat. Kadang-kadang saya dan tuan-tuan, Allah uji kita teruk, sehingga kan kita stres dalam ujian, sehingga kan kita pening kepala, tak tahu nak buat apa, sehingga kan kita rasa kita seorang dalam dunia daripada ujian yang Allah bagi. Sampai kan Nabi sebut dalam satu hadis, satu orang takkan berlaku kiamat sehingga satu orang lelaki akan berdiri di depan kubur saudara dia. Dia akan tengok kubur saudara dia, dia akan kata depan kubur saudara dia, ya laitani kuntu makana sahibi hadzal kubur. Alangkah baiknya kalaulah aku yang mati, engkau yang hidup ni. Stres. Setiap kali Allah uji, mulut duk kata nak mati, nak mati, nak mati. Anak-anak muda kita cinta salah, masuk universiti orang suruh mengaji, tapi syaitan dia ni cerdik. Syaitan ni berpengalaman. Antara makhluk yang paling penyabar yang Allah Ta'ala ciptakan, syaitan lah. Dia nak ajak manusia keluar daripada keimanan, bukannya terus ajak syirik, tak. Dia ajak step by step. Syak, lepas syak mula dengan dosa, lepas mula dengan dosa istiqamah dengan dosa. Bila istiqamah dengan dosa, mula tinggalkan amal, lepas tinggalkan amal, dia mula datang kepada satu perkara yang akhirnya dia telah menolak Tuhan daripada kehidupan. Allah dalam Quran tak perintahkan kita untuk tinggalkan syaitan, tapi Allah perintah, la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut jejak langkah syaitan. Syaitan tak ajar kita terus syirik, tapi syaitan ajar kita melangkah untuk syirik. Satu,
Satu ini kerja syaitan. Tuan-tuan bayangkan, sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala hantar nabi-nabi semata-mata untuk kuatkan hati dengan hubungan kepada Allah. Walaupun diuji, jangan tengok ujian, tengok kudrat Allah. Ramai orang stres. Allah suruh kita balik, tuan-tuan. Al-Isra' wal Mi'raj ini sepatutnya jadi satu pengubat untuk orang-orang yang tertekan daripada kehidupan dia. Orang-orang Urdu kata abto gabra ke kehte hai ke mar jayenge, mar ke piche ni faya to kidhar jayenge. Stres sangat. Bila Allah uji dok kata aku mati, dok fikir nak mati ya. Sepatutnya dalam ujian tu Allah Ta'ala, Nabi kita ajar zikir, ya astaghfirullahalazim, ataupun astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ini zikir yang patut kita bawa masa Allah uji. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, itu je jalan untuk datangkan ketenangan dalam hati. Ramai orang sangka tak kala diuji mati settle masalah. Siapa kata mati settle masalah? Mati settle masalah atas dunia, tapi bermulalah masalah yang lebih berat ke akhirat. Sebab tu orang-orang yang diuji, Nabi SAW pada tahun Amul Hazan, tahun kesedihan, sebelum tu Nabi dah diuji dengan segala kepayahan dakwah. Tahun tu pula Nabi diuji dengan kematian Abu Talib tanpa iman, kematian Khadijatul Kubra, isteri yang dia sayang, yang bagi motivasi daripada kehidupan Nabi setiap hari. Setahun sebelum Allah perintahkan Nabi hijrah, Allah datangkan satu peristiwa. Untuk hari ni kita duduk, bukan fikir logik peristiwa ni. Memang Isra' wal Mi'raj ni tak logik. Tak payahlah cuba-cuba nak logikkan Al-Isra' wal Mi'raj ni. Sebab peristiwa ini ialah beyond the logic. Peristiwa ini bab iman sepenuhnya. Kalaulah Allah nak seluruh manusia nampak Al-Isra' wal Mi'raj, tuan-tuan tengok ayat tadi, surah Al-Isra', Allah sebut apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah. Subhanalladzi, maha suci yang asra, memperjalankan, abdihi, hambanya. Allah muliakan Nabi dengan kalimah hamba. Kerana Allah nak beritahu kat kita, panggilan paling mulia bukannya yang paling tinggi, yang paling panjang kat depan tu. Hari ni panjang kat depan, tap baru nama. Sahabat tak ada nama panjang kat depan, sahabat nama dia kat belakang, radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah habis kemuliaan, itu tinggi lah tu. Sebab tu kemuliaan umat ni, kemuliaan siapa pun di kalangan hamba Allah, bukan jadi orang yang dimuliakan manusia, tetapi jadilah orang yang digelar kemuliaan oleh Allah sebagai satu orang hamba yang cukup hebat. Siapa dia? Hamba Ar-Rahman. Allah gunakan abdi kepada Nabi SAW yang paling Allah sayang. Dan Allah kata, wa ibadur rahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Siapa dia? Mereka adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka ialah orang-orang yang berjalan atas muka bumi Allah. Lunak hati mereka, rendah jiwa mereka. Wa idza qatabahumul jahilun, apabila orang-orang jahil tegur, orang-orang yang nak buat buruk pada dia, orang-orang yang nak datangkan kehancuran untuk dia, dia tak balas kejahilan dengan kejahilan. Allah kata mereka ni bila orang buat jahat, mereka kata apa? Qalu salama, sejahtera. Tuan-tuan, baru-baru ni New Zealand kena tembak. Satu dunia tahu, 50 orang Allah Ta'ala syahidkan untuk datangkan ratusan hidayat untuk orang lain.
Banyak benda yang kita nampak, oh teruk, di sebalik itu rupanya Allah nak bagi hadiah. Tuan-tuan biasa dengar tak lagu Sudirman? Engkau tiba bagaikan pelangi, tak bercahaya namun kau berseri. Tuan-tuan, tapi cukup menghiburkan hati ini. Tuan-tuan bayangkan, pelangi ni tak ada cahaya pun, dia cuma kesan daripada hujan yang lebat tu ya, daripada ujian, masalah, musibah yang Allah Ta'ala bagi. Allah suruh pandang Allah, bukannya pandang orang yang buat tu. Sebab tu dalam peristiwa 50 orang yang syahid di New Zealand Christchurch, tuan-tuan, Allah angkat satu kisah yang hari ni kita baca mengalir air mata. Bila Husna, isteri kepada Farid Husin, seorang Bangladesh yang menetap di New Zealand, hari berlaku tembak menembak tu, dia ada dalam masjid tengah tunggu salat Jumaat. Isteri dia hari setiap Jumaat ditolak suami dia untuk salat Jumaat, dan isteri dia akan sibuk kat sebelah muslimat, ajar orang perempuan, anak-anak dengan Islam, Al-Quran. Hari itu Allah tentukan kemuliaan untuk mereka. Dikala satu orang yang Allah Ta'ala tentukan pilih kafir, kita tak tahu, nampak macam kafir, tak tahu mati dia macam mana lagi, tuan-tuan. Kita jangan confident sangat, takut-takut hak bunuh 50 orang tu lah kali mati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tak tahu, takut-takut kita ni. Bagus dah setiap hari dengan amalan-amalan, tapi ada sikit zulumat kat sini, duk sangka buruk kat orang, duk tengok tak baik orang, kibir, ada rasa ujub aku lagi baik pada orang. Allah tak suka, hujung-hujung takut-takut kita yang tergelincir, wa na'udzubillah. Tuan-tuan, Farid sendiri cerita, di saat tu ketika lelaki daripada Australia ni hak nak tembak ni turun ke dalam masjid, berlaku penembakan, aku dah sedia dah, aku dah siap dah nak mati ni, aku dah siap dah nak mati ni. Masa tu isteri dia duduk dekat sebelah perempuan, sibuk keluarkan orang perempuan, sibuk keluarkan anak-anak ke tempat selamat. Teringat suami dekat dewan salat, berlari pergi kat suami. Ketika tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah hadirkan lelaki ni dengan senapang dia dekat depan suami dia. Masa tu dia jadi benteng suami dia, tuan-tuan. Khidmat terakhir untuk suami, khidmat terakhir untuk suami, nyawa. Khidmat terakhir untuk suami, nyawa. Allah firman dalam surah An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maafkanlah, berlapanglah dada kamu, lupakanlah kesalahan yang orang buat pada kamu. Tidakkah kamu suka seandainya Allah mengampunkan dosa-dosa kamu? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Kata Farid Ahmad, saya sikit pun tak benci orang yang bunuh isteri saya, saya sikit pun tak benci orang yang bunuh isteri saya. Tuan-tuan, ni Islam. Zaman ni ada lagi orang yang berakhlak seperti mana akhlaknya Rasulullah. Dikala dicaci, dikala dimaki, dikala dihina, mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Mereka membagi bunga kepada orang yang paling najis pada mereka. Ini akhlak Islam. Tuan-tuan bayangkan ketika Nabi pergi Isra wal Mi'raj dalam masa semalam. Nabi balik daripada Al-Isra wal Mi'raj. Panjang kisah ni, tuan-tuan akan duduk dalam majlis yang lain, mungkin akan mempericikan cerita berkenaan Al-Isra wal Mi'raj ni. Saya cuma nak ringkaskan pada malam ni untuk ambil ibrah daripada kisah ni. Sebelum, kalaulah Allah nak semua orang tengok peristiwa ni, Allah tak sebut kami jadikan peristiwa ni lailan, pada malam. Tak. Allah boleh buat peristiwa ni berlaku siang. Ketika Nabi duduk di Masjidil Haram, ketika orang ramai sedang tawaf dan syirikkan Allah,
ketika orang sedang menyembelih binatang pada berhala. Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang boleh buat segala-galanya. Ketika tu Allah boleh turunkan Jibril alaihissalam, Allah boleh turunkan Mikail alaihissalam, Allah boleh turunkan Buraq. Ketika tu Allah boleh bentangkan di depan Nabi. Seluruh orang Quraisy tengok. Allah boleh buat ketika tu Jibril belah dada Nabi, masukkan iman, ilmu, hikmah ke dalam dada Nabi. Dan ketika tu siapa boleh bertikai? Semua nampak. Tapi dah, peristiwa ni ialah peristiwa tentang iman. Allah sembunyikan. Dikala orang-orang Quraisy ghaflah, kelalaian mereka yang mereka tak sedar, pada malam tu Allah menghadirkan Jibril, Mikail, Buraq, dibelah dada Nabi SAW. Allah bawa Nabi berjalan setelah segala kesusahan dan ujian. Hari ni Allah uji kita stres, tuan-tuan. Dikala kita stres, cara dia yang pertama sekali, take a break. Take a break. Sibuk sangat ni, dunia ni sibukkan kita. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat 7. Kalau tanya tentang dunia kepada mereka, semua mereka tahu, sebab kesibukan kita atas dunia. Tapi bila berkenaan dengan akhirat, mereka lalai. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala nak siapkan Nabi untuk malam tu diisrakan, untuk Nabi rehat sekejap daripada dakwah Nabi yang sakit, yang panjang, yang dipenuhi dengan darah dan tangisan. Allah bawa Nabi bercuti sekejap malam tu. Malam yang panjang untuk Nabi, tetapi disingkatkan untuk orang-orang Quraisy dan umat ni. Kalau tuan-tuan belajar fizik, the theory of Einstein, theory of relativity, ataupun belajar tentang time dilation, kita akan faham bila suatu benda bergerak dengan laju, maka masa dia akan jadi panjang. Kelajuan pergerakan Nabi pada malam tu cukup hebat. Buraq yang Allah hantar ialah satu binatang yang diceritakan dalam riwayat Sayyidina Abu Hurairah. Dia melangkah, satu langkahannya sejauh mata memandang. Berapa jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Lebih kurang 1,500 km. Kalau kita naik Feledi Z, tekan speed 240 km, agak-agak berapa jam sampai daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Tak boleh laju, sebab jalan dia banyak AES. Kalau laju, banyak pula compound. Tuan-tuan, Feledi Z pun tak boleh nak pi balik 1,500 km dalam masa semalam. Itu one way direction. Itu one way direction. Itu baru pergerakan horizontal motion. Baru dalam keadaan satu arah. Belum lagi vertical ila sidratul muntaha. Belum lagi. Nak kata bab Isra' saja, kenderaan kita hari ni pun susah nak selesaikan masalah ni dalam masa semalam. Naik flight, pergi, balik mungkin boleh settle. Untuk one way direction, two way direction, Masjidil Haram, Aqsa, Masjidil Haram, mungkin boleh. Tetapi cerita mana pula dengan naik ke langit ni, tuan-tuan? Berapa luas langit kita? Berapa luas langit? Tuan-tuan, bintang yang paling dekat nama dia Alpha Centauri. Jarak Alpha Centauri dengan bumi 4.3 light years. Dia tak guna kilometer, dia guna light years sebab terlampau jauh. Satu light years sama dengan 9.4 trilion kilometer. Trilion berapa kosong belakang? Million 6 kosong belakang, billion 9 kosong belakang, trilion 12 kosong belakang. 12 kosong belakang itu one light years, 1 tahun cahaya.
Bintang paling dekat dengan kita 4.3 light years. Maksud dia 9.4 trilion kilometer darab dengan 4.3 baru sampai kat bintang yang paling dekat. Allah sebut dalam surah Al-Mulk ayat nombor 5, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Kami menghiaskan langit dunia yang paling dekat dengan bintang. Tuan-tuan, hak paling dekat Allah kata bintang. Hak paling dekat. Allah bawa Nabi SAW Mi'raj berapa lapis? 7 lapis. Maksudnya hari ini Allah cabar manusia dalam surah Ar-Rahman ayat 22. Ya ma'asyaral jinni wal insi an istata'tum an tanfudhu. Wahai jin dan manusia, kalau kamu mampu tembus apa dia? Min aqtaris samawati wal ard. Tembus ya? Apa dia? Langit, bumi, apa nama, keluasan kawasan langit dan bumi. Cuba tembus. Ulama kita menyebutkan bahawa as-sama, langit terbahagi pada dua. As-samatul sughra was-samaul kubra. As-samaul sughra dengan as-samaul kubra. Sughra ni daripada atmosfer kita ke bawah. Hak anak-anak kita duk apa, ozonosfer, stratosfer, semua tu. Hak ni 7 lapis ke bawah. Hak yang dicerita ni tuan-tuan kepada Rasulullah Al-Mi'raj ialah 7 lapis ke atas. Dan security dia bukan mudah. Setiap kali Nabi nak lalu tembus satu langit, malaikat yang jaga langit tanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa yang kamu bawa? Tuan-tuan, Nabi ialah makhluk teragung, khairul anam. Saya tak cerita tentang manusia teragung, saya cerita tentang makhluk teragung. Siapa dia? Nabi SAW. Kalau tuan-tuan buat majlis di masjid kampung lindungan ni, tuan-tuan jemput yang di Pertuan Agong, kita dah beritahu security ni, Agong akan datang, kereta sekian-sekian, nombor plate sekian-sekian. Agak-agak security kat depan tu tahan lagi. Tahan Agong. Tanya, ni bawa siapa ni? Oh, itu cari pasal, cari pasal. Agong datang, tak kenal. Tuan-tuan bayangkan, nak beritahu bahawa walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling agung, Allah nak tunjukkan bahawa bukan senang nak tembus langit kami. Fanfuzuh. Allah kata kepada manusia dan jin, cubalah tembus. La tanfuzuna illa bisultan. Kalian sekali-kali takkan dapat tembus, kata Allah, melainkan dengan bantuan kekuasaan kami. Kami tolong boleh. Kalau kami tak lepaskan tak boleh. Maksudnya bergantung pada Allah. Yang lepas cuma hamba yang terpilih saja. 3 orang yang hidup atas dunia ni yang Allah pilih untuk naik langit hidup-hidup. Yang pertama Nabi Idris alaihissalam. Kalau tuan-tuan buka kitab Qasasul Anbiya, Nabi Idris pernah minta nak panjang umur. Maka diberitahu pada malaikat yang rapat dengan dia, boleh tak aku nak jumpa malakatul maut, nak ijaz umur. Tuan-tuan, tak ada orang boleh ijaz umur, tak ada. Maka kata malaikat tadi kepada Idris, wahai Idris, malakatul maut ada di langit yang keempat. Kalau kamu nak, kita kena pergi sana. Tuan-tuan bayangkan, dalam masa yang sama Allah bagi tugas pada malakatul maut cabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Tuan-tuan faham tak takdir ni? Ketentuan Allah bab mati, rezeki, jodoh. Jangan kita nak petikai dan stres dalam 3 bab ni. Jangan stres. Satu orang yang stres dengan rezeki, orang tu ialah orang yang rugi. Dia stres dengan benda sia-sia. Satu orang yang stres dengan jodoh, dia pun satu orang yang rugi, sebab dia sedang stres dengan benda sia-sia. Satu orang yang stres dengan kematian, dia pun satu orang yang rugi, sebab dia stres dengan benda sia-sia.
Tuan-tuan, Nabi Idris pun dibawa oleh malaikat naik ke langit keempat. Jumpa sama dia, Malakatul Maut. Maka malaikat tadi kata, wahai Malakatul Maut, Idris nak jumpa kamu, nak minta panjangan umur. Kata Malakatul Maut, mana dia? Ada kat belakang. Malakatul Maut, tuan-tuan, dia pun pening kepala dengan perintah Allah, suruh cabut nyawa Nabi Idris kat langit nombor 4. Nabi Idris duduk kat bumi. Macam mana nak buat kerja ni? Tapi ketetapan Allah, kematian tak cepat sesaat, tak lambat sesaat. Di kala Nabi Idris meminta untuk dipanjangkan umur, rupanya dia sedang menghampiri kematian dia. Sampai saja sana Malakatul Maut kata, subhanallah, Allah perintahkan aku untuk cabut nyawa Idris kat sini, kamu bawa Idris kat sini. Tuan-tuan, Nabi Idris dicabut nyawa di langit nombor 4. Sebab tu bila Nabi SAW naik ke langit yang pertama, jumpa siapa? Nabi Adam AS. Security, malaikat tanya, wahai Jibril, siapa yang kamu bawa? Jibril kata, Muhammad SAW. Ditanya lagi, adakah diutuskan oleh Allah? Ya, diutuskan oleh Allah. Baru terbuka pintu langit, tuan-tuan. Macam mana Apollo boleh lepas? Confirm Apollo tak lepas punya. Apollo tu tahu, Apollo bukan coklat tu, roket. Pada tahun 1960 duk sibuk Rusia, duk sibuk Amerika naik ke bulan, nak tembus langit. Allah kata takkan boleh melainkan dengan izinnya Allah. Langit pertama naik jumpa Nabi Adam, naik langit kedua jumpa dengan 2 orang lagi Nabi, saudara mara, Nabi yang tak menikah, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Isa ialah orang yang kedua naik ke langit sebelum mati. Dan sampai hari ini Nabi Isa sedang menunggu arahan dan perintah Allah yang akan turun bila-bila masa, tuan-tuan. Akhir zaman dekat sangat. Kita akhir zaman dah ni. Kiamat dekat sangat dah. Kiamat, tanda yang pertama, tanda besar kiamat keluar, maka tunggulah. Tanda yang kedua, ketiga, keempat, sehingga yang terakhir kata ulama akan turun seperti mana untaian tasbih tak kala dipotong tali dah. Tuan-tuan, kalau tasbih dipotong tali dia jatuh macam mana? Tuan-tuan tengok tasbih kalau potong tali dia jatuh seketul-seketul kan? Dap. Kalau tasbih dipotong tali, tuan-tuan, begitulah tanda besar kiamat. Keluar satu, selesai. Tap, direct, habis semua. Suatu persiapan hari ini kita sedang duduk dalam majlis-majlis begini untuk siapkan iman dan hati kita untuk balik bertemu dengan Allah Ta'ala, untuk bersiap dengan fitnah akhir ini. Ketika Nabi SAW bertemu dengan Isa dan Yahya, 2 orang yang tak sempat kahwin. Nabi Yahya mati syahid, dibunuh oleh kaum dia sendiri. Nabi Isa dengan Nabi Yahya ni macam mana? Nabi Yahya ni anak pada Nabi Zakaria, Nabi Isa anak pada Maryam, Maryam anak pada Imran, Imran dengan Zakaria ni sebenarnya Biras. Isteri Imran dengan isteri Nabi Zakaria adik-beradik. Zakaria alaihissalam kahwin dengan kakak, Imran kahwin dengan adik. Jadi Nabi Isa ni dengan Nabi Yahya dia anak menakan pupu. Sebab Nabi Yahya dengan Maryam sepupu. Langit kedua Nabi jumpa dengan 2 orang. Nabi naik langit ketiga jumpa dengan Nabi yang seterusnya, Yusuf alaihissalam, Nabi yang paling handsome. Tapi kata Sayyidatina Aisyatur Ridha radhiyallahu ta'ala anha, mereka, yakni wanita-wanita itu memandang kepada Yusuf, terhiris jari-jari mereka. Seandainya mereka melihat wajahnya Muhammad aku, pasti akan terhiris hati-hati mereka. Nak kata Nabi Muhammad lagi handsome, lagi cantik akhlak dia. Orang perempuan Mesir tengok Nabi Yusuf terhiris jari, tak sedar kan? Tapi kata Sayyidatina Aisyah, kalaulah mereka memandang kepada Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan jari, hati terhiris. Kita berhenti azan sekejap boleh, insya-Allah. Kita azan sekejap, kita sambung lepas azan sikit lagi, kita selesaikan peristiwa ni, insya-Allah. Saya laju-laju dah, tuan-tuan. Kalau nak habiskan Al-Isra wal Mi'raj, dia daurah. Ada daurah.
Ustaz-ustaz yang ceramah Isra wal Mi'raj yang tak pernah selesai, tak, mesti tak habis. Sebab dia tak boleh, dia ceramah ni boleh pengenalan, introduction ataupun lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, kita sambung sikit lagi, kita habiskan sikit. Yang saya bawa pada tuan-tuan malam ni cuma sedikit perincian dan sedikit bersama dengan bagaimana sepatutnya kita mendalami peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan, di langit yang keempat Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tuan-tuan nak baca tentang peristiwa ni, perbahasan dia banyak disebut oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, juga Al-Imam Ibn Hajar As-Asqalani dalam kitab-kitab mereka. Para sahabiah ni tuan-tuan, mereka ialah orang-orang yang cukup mencintai Nabi SAW. Dan tanggungjawab saya dan tuan-tuan semua untuk masukkan cinta kepada Rasulullah ialah yang utama dalam keluarga kita. Ajar anak-anak kita untuk sayang Allah dan Rasul lebih pada kita. Ajar isteri kita untuk sayang kita, suami, lebih pada dia sayang kita, sayang Allah dan Rasul. Para isteri pun sama, kena selalu pesan kat suami, jangan awak sayangkan saya lebih pada cintanya awak kepada Allah dan Rasul. Dan macam inilah cinta para sahabiah. Tuan-tuan, walaupun Nabi Yusuf di zaman dia, wanita-wanita menginginkan ketampanan Nabi Yusuf, tetapi di zamannya Nabi SAW, para sahabiah, mereka mencintai Nabi kerana itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbun Allah, sekiranya kamu benar mencintai Allah, apa jalannya? Fattabi'uni, maka ikutlah aku, yakni Nabi SAW. Apa natijah dan kesan dia? Yuhibbukumullah, maka Allah akan sayang pada kamu. Bila Allah sayang, apa Allah buat? Yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan ampunkan kamu dosa-dosa kamu. Dan bila gugur dosa, maka gugurlah kekecewaan daripada jiwa dan masuklah bahagia ketika itu. Tuan-tuan, ketika Nabi SAW satu hari lalu di pasar Madinah, kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan keluar daripada pintu Saqifah Bani Sa'idah. Tuan-tuan ingat balik ni, siapa dah pergi umrah ingat balik. Keluar pintu Saqifah Bani Sa'idah, belok belah kanan ada pasar dua. Pasar yang sebelah kanan tu dinamakan Pasar Al-Manaq. Pasar tu wujud daripada dulu lagi. Zaman Nabi SAW, Nabi kerap ke situ. Pernah satu hari Nabi ke pasar atas urusan baginda Nabi. Tiba-tiba Nabi nampak ada hamba wanita seorang duduk tengah menangis tepi pasar. Apa Nabi buat? Nabi tegur. Nabi tengok orang susah, Nabi mesti tegur. Bukan macam saya hari ni, kadang-kadang kita nampak orang susah tepi jalan, this is not my business. You with your own business, we with me with my own business. Dia jadi nafsi-nafsi. Dan dunia ni bukannya mahsyar nak nafsi-nafsi. Dunia ni kita kena jaga hak tepi kain sama-sama Islam. Kalau ada saudara kita susah, usaha untuk tolong. Ini agama ni, Islam ajar untuk bahagia dengan membahagiakan orang lain. Nabi tengok hamba perempuan ni menangis, Nabi tanya kenapa. Dia kata, ya Rasulullah, tuan aku bagi 2 dirham untuk aku beli barang, duit tu hilang ya Rasulullah. Nabi dengar duit tu hilang, tuan-tuan, Nabi bawa 4 dirham. Kalau kita, aku tak ada duit ni, tak cukup ni, nak bagi kat dia pula dah. Nabi letak orang dulu kat depan baru Nabi. Nabi ambil 2 dirham, Nabi bagi kat dia, balance 2 dirham, Nabi masuk selesaikan urusan Nabi. Balik daripada pasar, tuan-tuan, Nabi lalu balik jalan tadi, wanita hamba tadi duduk situ lagi, menangis lagi, tapi barang beli dah. Nabi heran, Nabi tanya, wahai fulanah, kenapa ni? Bukankah telah beli barang ni masih menangis? Dia kata, ya Rasulullah, aku lambat dah ni. Kalau aku balik, mesti aku kena marah, mesti aku kena pukul. Aku takut, wahai Rasulullah. Apa Nabi kata? Kalau macam tu tak apa, tunjukkan rumah kamu pada aku akan jadi pembela kamu. Jom, jom, jom.
Tuan-tuan, urusan Nabi ke tu? Hal dia kena marah, hal dia dengan Tuhan dia lah. Itu kalau kita fikir zaman sekarang, kita sibuk dengan kita sehingga kita lupa jiran sebelah. Rumah teres sama, kaya sama kita kot. Dok, kemiskinan bandar ni tak ada siapa yang dapat kesan. Kita duduk KL, nampak macam kaya, nampak macam Masya Allah, rumah ada, kereta ada. Tapi dia terlibat dalam kemiskinan bandar. Kita tak kenal benda ni, kita tak tahu. Sebab tu urusan orang Islam untuk ambil tahu hal orang Islam, untuk bantu dan mudahkan saudara se-Islam. Tuan-tuan, Nabi ikut wanita tadi, hamba tadi. Ternyata rumah dia jauh, lalu lorong demi lorong, tak sampai-sampai. Kalau kita ada orang nak lalu ni, balik ni, kita nak balik rumah, tengok ada satu orang makcik lalu, kita pun tengok, ini makcik ni kesian ni. Kita nak kereta pula, kereta mahal, tak khidmat, rugi lah. Akhirnya dia buat keputusan, hari tu tak apa nak takut sangat, ini makcik seorang kan, kalau makcik ni buat apa-apa takkan aku tak boleh defend. Oh, dia punya ni, buka pintu makcik, jom nak pergi mana? Makcik nak balik rumah. Rumah makcik kat mana? Depan tu je. Jom saya bawa. Naik kereta berjalan ke depan. Senyap makcik kat sebelah. Makcik, mana jalannya? Depan sikit je lagi. Lalu depan sikit lagi, tak sampai-sampai. Makcik, lepas tu makcik, nampak simpang kiri tu, masuk kiri. Masuk kiri. Lepas tu makcik straight lagi ke depan sampai simpang 4 ambil kanan. Simpang 4 ambil kanan. Ini makcik, ini bukan depan tu, ini dalam tu. Punya jauh. Aku berhenti juga makcik ni kat sini sekejap ni. Jauh. Nabi tuan-tuan ikut wanita tadi, hamba tadi sampai rumah. Walaupun jauh, walaupun bukan urusan Nabi. Nabi nak ajar kita umat ni. Urusan umat Islam, urusan kita. Mungkin yang ditembak di New Zealand, tapi sepatutnya yang sakit, yang rasa untuk bangunkan agama kita. Walaupun di Uttar Pradesh 200 rumah orang Islam dibakar, yang rasa sakit patut kita. Hari yang sama ketika Gaza dibedil lagi, sepatutnya rasa sakit kita. Hari yang sama Uyghur, orang Cina dipaksa minum arak, dikala kita hari ini orang Islam minum arak tanpa kena paksa. Sepatutnya rasa sakit kita. Tapi hari ini nilai ni dah mula makin hilang daripada saya. Kita tak rasa apa-apa lagi di saat orang Islam hari ini dirotan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sampai depan rumah, Nabi kata dekat wanita tadi, tak apa-apa, aku bagi salam. Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Siapa tak kenal kemerduan suara Nabi? Terkejut orang dalam rumah, tuan-tuan. Rumah yang begitu jauh, tiba-tiba terdengar salam daripada Rasulullah. Yang dalam rumah tu semua sahabiah, perempuan semua. Dengar saja Nabi bagi salam, mereka kenal ini suara Nabi ni. Tuan-tuan, mereka berbisik sama sendiri. Mereka kata, kita jawab salam pelan-pelan. Kita jawab salam pelan-pelan, supaya Nabi tak dengar Nabi bagi salam lagi sekali. Tuan-tuan, inilah sayang. Tanda satu orang sayang dengan satu orang, dia nak dengar suara kekasih dia berulang-ulang kali. Balik rumah, isteri membel-bel, bam 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 bam. Kita penat kat tempat kerja, balik rumah, isteri sambung kerja pos, bam 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 bam. Stres tu stres. Kalau layan stres tu, itu yang bergaduh. Tapi hari ni kita nak lawan perasaan tu, tekan perasaan. Ini isteri aku ni bukannya aku punya, Allah punya. Allah bagi, bila-bila masa Allah boleh ambil. Layanlah, Allah Akbar. Tengok isteri tu, jangan lari. Empah pintu, empah meja, empah pintu, ambil motor, mamak, telefon kawan, keluar, lari pada masalah. Alhamdulillah. Stres. Ini bukan baiti jannati, ini baitin nari. Mula. Tuan-tuan, sahabiah-sahabiah tadi dengar salam pada Nabi, maka pun jawab, Waalaikumsalam. Sir, Nabi tak dengar. Nabi kuatkan suara Nabi. Kali kedua Nabi bagi salam lagi, Assalamualaikum warahmatullah wa ana Rasulullah. Nabi perkenal diri ni, aku Rasulullah. Mereka cukup kenal, tapi mereka rindu nak dengar salam ni lagi. Mereka kata, kita jawab pelan-pelan balik, jawab pelan-pelan.
Semua jawab pelan-pelan, Waalaikumsalam. Supaya Nabi bagi salam lagi sekali. Nabi tak dengar salam tu, Nabi bagi salam kali ketiga. Assalamualaikum warahmatullah. Mereka berbisik lagi sama mereka. Mereka kata, kali ni kalau kita tak jawab kuat-kuat, Nabi akan pergi dan tinggalkan rumah ni. Kita jawab kuat-kuat supaya Nabi tak pergi. Tuan-tuan, mereka pun jawab kuat-kuat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, ni sunnah. Kalau orang bagi salam Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Mesti lagi panjang pada salam. Mereka balas salam Nabi lebih banyak. Mereka buka pintu. Nabi kata, wahai, kalian semua tak dengar ke aku bagi salam tadi? Mereka kata, ya Rasulullah, kami cukup dengar wahai Rasulullah. Cuma kami terkejut di saat engkau datang dan bagi salam pada kami. Kami inginkan salam daripadamu lagi wahai Rasulullah. Lantas kami menjawab salammu dengan perlahan, dengan harapan kamu terus bagi salam pada kami. Tuan-tuan, mereka merindui salam daripada Nabi SAW. Kita tak ada peluang tu hari ni. Jangan takut-takut terlepas peluang tu juga di akhirat nanti, kerana banyak sangat sunnah yang kita tak ambil berat. Ambil berat dengan sunnah Nabi supaya di akhirat nanti kita dapat bersama dengan Nabi SAW. Pi ziarah rumah orang, adab bagi salam 3 kali. Adab bagi salam 3 kali. Salam pertama, jangan kuat sangat, jangan pelan sangat. Jangan terlampau perlahan sehingga kan orang yang terjaga tak dengar, orang yang jangan perlahan sangat sampai orang yang jaga tak dengar. Jangan kuat sangat sampai orang yang tidur terbangun. Salam pertama. Tak ada orang jawab. Salam kedua kuat sikit pada salam pertama. Tak ada orang jawab. Salam ketiga kuat sikit pada salam kedua. Tak ada orang jawab. Beredar dengan sangkaan yang paling baik. Ini sunnah Nabi. Man ahya sunnati, barang siapa hidupkan sunnah aku, faqad ahabbani, dia sayang pada aku. Wa man ahabbani, barang siapa sayang pada aku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersama aku dalam syurga. Tuan-tuan, Nabi naik langit yang ke-5, naik langit ke-4 jumpa Nabi Idris yang saya cerita tadi. Naik yang ke-5 jumpa Nabi Musa. Naik yang ke-6 jumpa naik yang ke-5 jumpa Nabi Harun. Naik ke-6 jumpa Nabi Musa. Naik yang ke-7 jumpa Nabi Ibrahim. Bersandar kepada satu tiang yang terus ke Baitul Makmur. Baitul Makmur, kalau tuan-tuan pergi Mekah, di Masjidil Haram, tengok Kaabah, straight di atas Kaabah merupakan Baitul Makmur. Dikala kita bertawaf di Kaabah, para malaikat bertawaf di Baitul Makmur. Pandanglah sekali-sekali ke atas, tuan-tuan. Pandanglah sekali-sekali ke atas. Disebutkan dalam hadis, setiap hari 70,000 malaikat akan datang bertawaf di Baitul Makmur dan tak akan keluar-keluar lagi dah. Daripada awal mereka diciptakan. Agak-agak lah ni sekarang ni berapa ramai malaikat kat Baitul Makmur. Jumlah malaikat lebih pada jin dan syaitan. Jumlah malaikat lebih pada manusia. Malaikat ialah makhluk yang paling ramai yang Allah ciptakan atas dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada mereka sifat taat. Dan kalaulah saya dan tuan-tuan ada sifat ni, Allah bukan samakan kita dengan malaikat, tapi Allah angkat darjat tinggi lebih pada malaikat. Sebab tu sampai saya di Sidratul Muntaha, apa Jibril AS kata pada Nabi, ya Rasulullah, had aku cuma kat sini. Kalau aku terus lepas, maka aku akan terbakar. Naiklah wahai Rasulullah. Ini bahagian kamu. Nabi naik, tuan-tuan, bukan macam Musa AS naik Tursina. Musa AS nak naik Tursina, buka capal, buka terompah kasut Nabi Musa, Allah perintah buka, naik atas Tursina. Tetapi ketika Nabi SAW diperintahkan naik ke Sidratul Muntaha, Nabi SAW naik dengan kasut-kasut, dengan terompah Nabi sekali, tuan-tuan. Allah muliakan Nabi dan apa saja yang ada pada Nabi SAW. Tuan-tuan, semoga Allah mudahkan kita. Dan tuan-tuan, kita naik tak turun tak apa nah? Nanti tuan-tuan turun di kuliah yang lain insya-Allah, tuan-tuan eh. Mungkin akan nanti peristiwa yang akan diceritakan secara terperinci, saya tak tahu di masjid tuan-tuan ni. Kerana peristiwa ni panjang. Kalau Isra wal Mi'raj ni, kalau nak cerita ni baru pi pada sinopsis. Kalau kita pi pada perincian termasuk kepada saintifik, proven untuk menolak segala persoalan orang etis tentang
Al-Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan, benda ni sangat menarik, benda ni sangat dalam, dan semoga Allah Ta'ala beri kefahaman pada saya dan tuan-tuan semua untuk kita melihat kebesaran Allah Ta'ala dan menghadirkan keyakinan pada hati kita untuk meyakini segala firman Allah dan sabdaan Nabi lebih pada mata yang kita nampak. Sebelum saya tutup ni, saya nak minta izin pada tuan-tuan, boleh tak saya nak cerita satu kisah pendek berkenaan dengan sahabiah yang begitu mengimani Nabi SAW lebih pada apa yang dia nampak daripada logik akal. Isra' wal Mi'raj ni tak boleh nak cerita dengan logik tu, memang tak logik, sebab dia beriman. Isra' mungkin boleh sembang, Mi'raj tak boleh dah. Ini totally 100% iman. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa dengar nama Sayyidatina Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Siapa dia Ummu Sulaim? Ibu pada Anas bin Malik. Dia ni pernah satu hari masak bubur untuk Nabi SAW. Bubur tu semangkuk cukup untuk Nabi seorang makan. Kalau tuan-tuan buka Hayatus Sahabah, cerita dia panjang. Saya nak ringkaskan sebab dah pukul 9. Tuan-tuan pun dah risau dah. Tuan-tuan, dia pesan pada suami dia Abu Talha, wahai Abu Talha, pergi ke masjid, bagi tahu pada Rasulullah, aku masak bubur sikit, cukup untuk Nabi seorang makan. Boleh tak jemput Nabi datang makan? Nabi pergi. Abu Talha pergi dengan khadim. Sampai di masjid, ramai orang dekat masjid, di kalangan ahli sufah yang memang iktikaf di masjid. Kalau tuan-tuan pergi umrah, ziarah Masjidin Nabawi, masuk di Babun Nisa hari Jumaat, Babun Nisa buka, orang lelaki boleh masuk, terus belah masuk Babun Nisa. Babun Nisa tu bukan masuk orang perempuan masuk zaman sekarang ni, zaman dulu itu pintu orang perempuan masuk. Tengok belah kiri ada pangkin tinggi sikit, itulah pangkin Ashabus Sufah. Ahli Sufah tidur kat situ, termasuk Abu Hurairah. Ramai orang nak ambil berkat sahabat ni, datang solat kat situ, duduk situ, doa situ, tak ada masalah. Ambillah berkat para sahabat. Memang mereka ni berkat, memang mereka ni berkat. Allah berkati kehidupan mereka. Dan kita tumpang-tumpang hari ni, tuan-tuan. Sampai masjid, Abu Talha tengok Nabi ramai para sahabat. Allah, macam mana nak bagi tahu kat Nabi? Dia pun pesan dekat khadim dia, tolong bisik dekat telinga Nabi, yang isteri dia ada masak sikit makanan untuk Rasulullah seorang. Maka khadim dia pun pergi bisik kat telinga Rasulullah begitu, ya Rasulullah, Ummu Sulaim ada masak makanan sikit, cukup untuk tuan makan, jemput tuan datang nanti lepas majlis. Nabi dengar, tuan-tuan. Nabi ni bukan macam kita, oh, alhamdulillah, ini special aku punya. Tak. Nabi dapat undangan, Nabi jemput semua, insya-Allah, tuan-tuan. Nabi jemput satu masjid, Ashabus Sufah semua makan kat rumah Ummu Sulaim. Abu Talha dengar Nabi jemput satu masjid, tuan-tuan, kelam kabut Abu Talha berlari balik. Allah, halakna. Habis kita, celaka kita, kata Abu Talha. Takut. Tuan-tuan, Abu Talha kelam kabut, tapi Ummu Sulaim bertenang. Mereka sahabat ajar pada kita dalam keluarga, kalaulah isteri kelam kabut, suami buat bertenang. Kalau suami kelam kabut, isteri buat bertenang. Jangan satu fikir kelam kabut bersama-sama. Kelam kabut bukan bersama-sama. Sunnah makan bersama, tidur bersama, mandi bersama. Kelam kabut tak bersama, tuan-tuan. Jangan kelam kabut bersama. Suami kelam kabut, kita pun ya Allah, kelam kabut sekali. Habis anak satu rumah kelam kabut, bawa tenang. Seorang kelam kabut, seorang tenang. Ini sunnah. Sahabat macam tu. Kita kalau hari Jumaat, masjid ni masjid solat Jumaat pula. Kita sibuk nak buat tahlil pula lepas sembahyang Jumaat. Beritahu dekat suami ni, bang, jemput ingat makanan kita masak boleh lah 40-50 orang. Pergi masjid ni beritahu kat Bilal, jemput AJK masjid. Tuan-tuan, beritahu sebelum Jumaat, elok. Bilal pegang mikrofon. InsyaAllah tuan-tuan ada pengumuman sikit. Lorong 13, rumah nombor 8. Ada tahlil, lepas ni jemput sidang Jumaat. Elok masjid ni 2,000 orang boleh masuk, 2,000 orang jemput. Tuan rumah, tuan-tuan, boleh kena stroke on the spot. Allah, kita jemput je ke masjid. Bilal jemput satu masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari itu, tuan-tuan, khutbah pun dia tak dengar. Memang tak terfikir khutbah, terfikir lauk. Imam solat Jumaat 2 rakaat pun dia tak tahu apa rakaat dia solat. Duk lauk cukup tak cukup, mati aku. Allahu Akbar.
Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bagi salam pertama, bangun lari, tak ada salam kedua dah. Punya takut. Tuan-tuan, Abu Talha lari balik rumah dengan segala kelang kabut. Ummu Sulaim tanya, wahai Abu Talha, kenapa ni? Kata Abu Talha, aku jemput Nabi seorang makan rumah kita. Nabi jemput satu masjid. Tuan-tuan, Abu Talha bila cakap macam tu, Ummu Sulaim tak kelang kabut. Dia tak, apa dia? Dah. Ummu Sulaim kata, siapa yang jemput? Nabi jemput. Ummu Sulaim tanya, siapa jemput? Rasulullah yang jemput. Kata Ummu Sulaim, kalaulah yang jemput itu Rasulullah, jangan khawatir, semangkuk makanan pasti cukup untuk semua. Tuan-tuan tengok iman mereka. Mereka cukup yakin dengan Nabi SAW walaupun bak mangkuk bubur. Kalau bak mangkuk bubur pun mereka dah yakin dengan Rasulullah. Apalagi Al-Isra' wal-Mi'raj dan lebih daripada itu. Ketika mana Sayyidina Abdullah bin Rawahah berlari pada Nabi ketika satu orang tipu Nabi dalam jual beli, Nabi bagi tahu kepada satu orang lelaki nak beli unta. Lelaki ini telah jual kepada Nabi SAW, tapi Nabi belum bayar. Sampai pada hari Nabi nak bayar, ketika tu ada orang lain beli daripada lelaki tadi dengan harga lebih tinggi. Maka lelaki telah jual pada orang lain. Maka Nabi kata, wahai fulan, bukankah aku telah beli unta ni pada kamu tapi aku belum bayar? Lelaki tadi tipu. Dia kata, wahai Muhammad, kau tak beli pada aku, apa saksi, apa bukti? Abdullah bin Rawahah datang pada jauh. Ya Rasulullah, aku saksi ya Rasulullah, aku saksi ya Rasulullah, engkau buat jual beli ni. Nabi tanya, wahai Abdullah, engkau tak ada pun masa aku buat jual beli ni, macam mana kau boleh jadi saksi? Kata Abdullah, ya Rasulullah, ketika Tuhan menceritakan kami tentang firman Allah, tentang apa saja berkenaan syurga dan neraka, kami yakin. Kalaulah bab jual beli ni kami tak yakin, mana iman kami wahai Rasulullah? Tuan-tuan, hari ini cek balik tuan-tuan. Kita duduk dalam peristiwa yang besar Al-Isra' wal-Mi'raj untuk tengok iman kita. Kalau nak cerita bab Isra' Mi'raj, mungkin saya yakin. Tapi berapa orang yang yakin dengan sabdaan Nabi dan firman Allah ni? Bila Nabi kata, dengan sedekah rezeki bertambah, dengan riba rezeki berkurang. Tuan-tuan, berapa ramai orang masih ambil riba? Berapa ramai orang yang takut nak bagi sedekah? Sebab logik nampak sedekah RM50 bubuh dalam tabung masjid. Oh, habis ya. Dah masuk ikhlas RM20, ada RM50. Kalau tabung tu boleh buka tak kunci, dia nak ambil balance lagi RM30. Sebab apa? Keyakinan belum sempurna. Tapi kalau bak riba nampak macam bertambah. Bagi kawan pinjam 100, esok minta 200. Bukankah bertambah? Nabi kata, wallahi la. Dengan riba rezeki berkurang. Siapa buat keputusan ambil riba, walaupun duit banyak tetapi rezeki dia berkurang. Kaya nampak sakit berlambak, macam-macam sakit, boleh makan kulit roti. Sakit ni sakit itu semua tak boleh makan. Habis tu doktor, boleh makan apa? Kulit roti kamu boleh makan. Itu rezeki Allah tarik. Duit bukan rezeki, makanan, pakaian yang kita rasa ni rezeki. Semoga Allah terima tuan-tuan. InsyaAllah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian. InsyaAllah last sebelum saya tutup, saya ada bawa buku doa ni sikit kat belakang, dekat kereta saya lah. Sahabat saya tak datang hari ni. Saya ada banyak letak doa-doa dalam ni tuan-tuan. Antara doa yang saya letak ialah doa apabila ditimpa musibah. Semua yang Nabi ajar yang jangan-jangan diamal, saya letak dalam ni. Saya nak kongsi kat tuan-tuan sebelum saya balik satu doa yang insya-Allah esok hari Sabtu, tuan-tuan mungkin ramai pergi Tesco, ramai pergi Giant, ramai masuk pasar. Saya nak kongsi doa masuk pasar. Doa ni tuan-tuan satu benda yang sangat mudah. Tuan-tuan dah hafal dah pun, tapi kadang-kadang masuk tak ada nak baca. Pendek doa ni, 4 baris je. 2 saya yakin tuan-tuan dah hafal. Awal akhir confirm hafal insya-Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyu la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pendek doa ni. Mula last semua dah hafal. Tambah 2 tengah.
wa huwa hayyu la yamut biyadihil khair. Sayyidina Umar kata, barang siapa baca doa ni, Allah akan ampunkan dosa dia sejuta. Allah akan bagi sejuta pahala kat dia. Allah akan angkat sejuta darjat dia bila baca masuk pasar. Nabi masa ajar para sahabat doa ni. Abu Hurairah dalam majlis. Habis Nabi ajar, Abu Hurairah bangun tinggalkan majlis. Tak lama masuk, duduk balik dalam majlis. Sahabat tanya, wahai Abu Hurairah, pergi mana? Abu Hurairah kata, pergi pasar. Buat apa? Baca doa tadi. Tuan-tuan, Nabi ajar buat terus. Mereka bukan tunggu esok, mereka bukan tunggu lusa. Hari tu Nabi ajar, hari tu mereka buat. Mereka takut, kalaulah mereka mati hari ni, ada sunnah Nabi yang tercicir. Apa nak jawab dekat Nabi di akhirat nanti? Ini sahabat. Adakah kerisauan yang sama pada kita semua hari ini? InsyaAllah tuan-tuan, kita doa sikit. Semoga amin pada tuan-tuan pada malam ni, Allah terima doa kita. Siapa yang nak buku ni nanti insyaAllah ni ada dekat kereta saya, boleh jumpa sana insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hdina wahdi bina wahdimna sejami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, Tuhan yang sedang memandang kami, Tuhan yang tak henti-henti buat baik pada kami, Tuhan yang bagi nikmat lebih pada apa yang kami minta daripada doa-doa kami. Wahai Allah, kami yakin saat dan ketika ni Kau sedang pandang kami. Wahai Allah, ikhlaskan hati kami dalam amalan kami. Wahai Allah, kuatkan langkahan kaki kami dalam dakwah kami. Wahai Allah, janganlah Kau gelincirkan kami dalam maksiat. Wahai Allah, kami takut. Wahai Allah, kalaulah kami mati dalam keadaan tak sempat bertaubat pada Engkau. Wahai Allah, kami bawa balik dosa ni ke negeri akhirat. Kami malu dengan Kau. Wahai Allah, tolonglah. Wahai Allah, janganlah Kau tolak kami seperti mana orang-orang yang Kau murkai ditolak dulu. Wahai Allah, kerana keingkaran dan kedegilan mereka. Wahai Allah, Kau lembutkanlah hati-hati kami, jantung-jantung kami, jiwa-jiwa kami, untuk menyempurnakan kehidupan ini bersama dengan kesempurnaan agama. Wahai Allah, kalaulah bukan taufik daripada Engkau, wahai Allah, untuk kami angkat kaki melangkah ke dalam masjid ini satu perkara yang mustahil. Wahai Allah, istiqamahkan kami sampai kami mati. Wahai Allah, dalam keadaan kerisauan Nabi, Kau masukkanlah dalam kerisauan kami. Wahai Allah, jadikanlah cita-cita Rasulullah itu cita-cita kami. Wahai Allah, kehendak dan keinginan Rasulullah itulah kehendak dan keinginan kami. Wahai Allah, jadikanlah tangisan Rasulullah itu tangisan kami. Wahai Allah, kami takut. Wahai Allah, kalau hari ini kami tak menangis untuk dosa kami dan umat di atas dunia, wahai Allah, di akhirat nanti kami menangis kerana dosa kami yang akan kami terpaksa melangkah masuk untuk diazab. Wahai Allah, tolonglah ampunkan dosa mak ayah kami. Wahai Allah, anak isteri kami. Wahai Allah, guru-guru kami, sahabat handai kami dan umat ni. Wahai Allah, kesiankanlah kami. Wahai Allah, kesiankanlah kami. Wahai Allah, kesiankanlah kami. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Di kalangan kami ada yang diuji dengan masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah masalah rumah tangga kami. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang diuji masalah rezeki. Wahai Allah, Kau lapangkanlah rezeki kami. Di kalangan kami ada yang diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah hutang-hutang kami. Di kalangan kami ada yang ada hajat. Wahai Allah, Kau sempurnakanlah hajat-hajat kami yang menghadirkan kami untuk dekat dengan Kau. Wahai Allah, wahai Allah, apa yang Nabi minta hidayat untuk umat ni kami minta. Wahai Allah, apa yang Nabi minta jauh daripada kami dan umat ni kami minta jauh. Wahai Allah, Allahumma rzuqna juhdan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. اللهم يا رب محمد انصرنا أمة محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.